Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbahasan fiqh sirah kita. Hari ini kita akan sambung berkenaan dengan perang Fijar ataupun perang Fijar. Fijar maknanya derhaka. Perang di antara suku Quraisy dan Bani Kinanah melawan Bani Qis Ailan. Ketika ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 15 tahun. Ada ulama ahli sejarah mengatakan perang Fijar ini berlaku selama 4 tahun. Sebab tu ada setengah ulama Al-Kandahlawi yang daripada India, sirah dalam kitabnya Siratun Nabi, mengatakan perang Fijar yang terakhir, di akhir-akhir perang Fijar itulah Nabi SAW menyertainya pada ketika baginda berumur 20 tahun. Panglima Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah. Nama tentera dia. Orang gagah lah, usia yang matang dan mempunyai ketokohan. Ini perang yang pertama yang Nabi SAW menyertainya. Masa umur Nabi 15 tahun. Dan ada setengah ahli sejarah mengatakan masa umur Nabi 20 tahun. Sebab berlaku perang Fijar ini diterangkan dalam kitab Fiqhul Harakah karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Daripada perang Fijar inilah berlakunya perjanjian Hiflul Fudul, perjanjian Hiflul Fudul. Pada awal hari pertempuran, kita akan baca kisah perang Fijar dahulu. Masa mula-mula berperang, perang selama 4 tahun. Masa mula-mula perang, menang suku Qais Ailan. Dia yang menang tu. Lepas tu barulah kemenangan pada akhir-akhir itu kepada Bani Kinanah dan Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut terlibat dalam perang ini dengan mengumpulkan anak-anak panah musuh yang dihambur lalu diserahkan kepada bapa saudara baginda untuk dilontarkan kepada pihak musuh. Kata Ibn Hisham dalam surah Nabawiyah, Nabi ni tukang kutip anak-anak panah. Baginda juga melihat perjanjian Hiflul Fudul yang dimeterai di rumah Abdullah bin Jada'an. Masa perjanjian ni berlaku, Abdullah bin Jada'an telah meninggal dunia. Kenapa dipilih rumah Abdullah bin Jada'an? Kerana rumah Abdullah bin Jada'an ni seorang tokoh terkemuka, seorang bangsawan lagi dermawan Quraisy, orang yang dihormati oleh kabilah-kabilah Quraisy dari Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Zahrah bin Kalab,
dan Tamim bin Murrah. Mereka berjanji untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Mekah dan berusaha untuk membasmikan kezaliman di Mekah. Mana-mana mereka ni, kabilah-kabilah Quraisy ni berjanji kalau ada orang yang dizalimi di Mekah, maka mereka akan bertindak. Mereka akan melawan kezaliman dan mempertahankan mereka yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sangat kagum dengan perjanjian tu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilantik menjadi rasul, Imam Ahmad meriwayatkan laqad syahidtu ma'al umumati khilfan fi baitin Abdullah bin Jad'an ala ma uhibbu anna li bihi humran na'ami walau du'itu bihi fil Islam la ajabtu. Sungguhnya aku telah menyaksikan suatu perjanjian bersama bapa saudaraku di rumah Abdullah bin Jad'an yang lebih aku kasih dari unta merah, dan kalau aku diajak kepadanya di zaman Islam, nescaya aku menyahutnya. Nabi SAW masa kecil itu pun telah berfikir mencintai kepada kedamaian dan benci kepada kezaliman. Semangat inilah yang mencetuskan semangat perjanjian Al-Fudul yang terkenal itu. Di sana ada menjadi dasar Islam menentang setiap kezaliman walaupun di mana saja ianya berlaku. Islam menentang kezaliman. Zalim maknanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu maknanya zalim. Berlawanan dengan sifat adil. Adil lawan zalim. Nabi SAW pada waktu itu sudah rasa dalam diri baginda benci kepada kezaliman. Tengok orang buat zalim, rasa benci dan menyokong usaha-usaha untuk menolak kezaliman. Walaupun kita tahu orang-orang Quraisy ni mereka ni ada semangat asabiah yang kuat dalam diri dia. Tapi untuk menentang kezaliman, mereka bersatu padu. Jangan ada siapa-siapa yang dizalimi, maka aku akan menentang mereka. Dan Nabi SAW sangat sukalah dengan perjanjian ni. Kalau dibuat masa aku telah Islam, masa aku telah menjadi Nabi, niscaya aku akan pergi. Aku akan pergi jika dijemput untuk menjadi saksi kepada perjanjian seumpama ini. Apa yang tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahawa sifat yang mulia, akhlak yang baik, bencikan kemungkaran, berani dan menerima segala kebaikan adalah sifat-sifat yang sebati pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana segala suatu fitrah yang bersih yang ada pada diri baginda membuahkan sifat-sifat yang baik. Inilah sifat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Anbiya. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Surah Al-Anbiya ayat 51. Dan sungguhnya kami telah anugerahkan kepada Ibrahim sejak dahulu akan petunjuk kebenaran, dan kami mengetahui keadaannya
ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekung beribadat kepadanya? Maknanya Nabi Ibrahim, contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Anbiya ni, sifat para nabi ni, dia akan berfikir, Allah Taala akan cetuskan ilham dan dalam fikiran dia supaya berfikir, dah sembah patung hak buat sendiri ni ada manfaat ke? Bab ayah kepada Nabi Ibrahim ni pengukir patung. Ada satu kisah yang masyhur lah, dan ada ulama mengatakan namanya Azza. Walaupun Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran namanya Azza. Iz qala li abih, dalam Quran sebut, dan apabila Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, ma hazihi tamasilul lati antum laha akifun, adakah patung ini yang kamu tekung beribadat kepadanya? Ayah. Sehingga kan ayah Nabi Ibrahim ni marahlah Nabi Ibrahim, sebab ni agama nenek moyang. Tiba-tiba mu ni baru mari, muda lagi, tak tahu apa lagi, tiba-tiba nak canggah lah apa yang aku buat. Lalu Nabi Ibrahim pada suatu hari telah disuruh oleh ayah dia supaya pergi jual patung ni di pasar. Dan dia pun pergi jual lah. Tengah-tengah jual tu dia kata lah, siapa yang beli patung ni dia orang bodoh, siapa beli patung ni dia orang bodoh. Tak ada seorang beli. Dia pun buat balik, dia tu tak laku. Ayah ambil lah patung ni, tak laku. Sebab apa tak laku? Sebab aku kata kalau orang beli patung ni orang bodoh, yang tidak boleh memberi manfaat. Dia tukang ukir, dia tukang buat, tiba-tiba dia pergi sembah, tidak bermanfaat. Itu sikap Nabi Ibrahim yang lahir, yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa kecil pun dia benci kepada maksiat dan kezaliman. Inilah keadaan yang dialami oleh Nabi yang punya keistimewaan dalam mendapatkan tarbiyah tanpa gangguan oleh kelemahan-kelemahan makhluk yang bergelombang dengan unsur jahiliah, menderek Allah Taala tarbiyah nabi-nabi ni. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekuatan rohani dan jasmani. Malah di sana lahirlah kekuatan hujah dan keazaman dalam melaksanakan amanah kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat nabi-nabi yang berhadapan dengan kezaliman dan kemaksiatan, yang bercanggah dengan hukum akal. Kesan daripada perjanjian Hiflul Fudul ini, wujud keinginan untuk menghapuskan nafsu jahiliah yang ditimbulkan oleh fanatis, kesukuan. Macam saya sebut tadi, orang Arab ni mempunyai asabiyah, ataupun bahasa kita ketuanan ketuanan Melayu. Asabiyah dengan bangsa, cintakan bangsa. Memang kita disuruh cintakan bangsa, tapi bila bangsa kita buat zalim, kita tak boleh menegakkan kezaliman yang dibuat oleh bangsa kita. Kita perlu bersifat adil dengan hukum Islam, adil berlandaskan hukum yang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahawa sebab diadakan Hiflul Fudul adalah kerana kedatangan seorang laki-laki dari Zubayd di Mekah dengan membawa barang dagangan. Ini dalam kitab Rahikul Maktum diceritakan sebab apa Hiflul Fudul ni berlaku, dan berlakunya perang Fijar. Antaranya sebab berlaku perang Fijar, ada seorang laki-laki namanya Zubayd membawa barang dagangan. Orang Arab dulu memang suka berniaga, berdagang.
Barang dagangan itu dibeli oleh Ash bin Wa'il Ash-Shahmi. Nak beli barang daripada Zubair. Nama orang tukang beli itu namanya Ash. Namun Ash ni ambil barang saja tapi tak bayar. Maka lelaki itu meminta bantuan kepada suku Quraisy, iaitu Abdul Dar, Makhzum, Jumuh, Sam, Adi, tapi mereka tidak mempedulikan. Dia minta dah dengan ketua-ketua suku kabilah Quraisy ni, tapi tak layang. Tiba-tiba lelaki itu nama Zubair tu dia naik atas bukit Abu Qubais, membaca syair-syair yang menggambarkan kezaliman yang dialaminya dengan suara lantang. Dia ging syair. Orang Arab memang terkenal dengan syair. Orang kita main nyanyi. Baik sajak. Syair pun ada juga, syair Melayu. Syair Arab, orang Arab suka bersyair. Melagu-lagukan syair di atas bukit Abu Qubais. Tiba-tiba Zubair bin Abdul Muttalib melintas. Zubair lalu bertanya keheranan kepada orang ramai, bagaimana boleh ada orang yang tertinggal? Masih juga yang dizalimi selepas perang. Ada lagi orang yang dizalimi selepas perang. Pertanyaan pedas itu mendorong pihak-pihak yang disebut sebagai pelopor Hiflul Fudul tadi untuk berkumpul mengadakan perjanjian ini. Setelah isi perjanjian disahkan, mereka mendatangi Ash bin Wa'il dan menuntut agar memenuhi hak lelaki tadi. Ini kesan daripada perjanjian Hiflul Fudul yang Nabi SAW sangat suka kepada perjanjian ni. Perjanjian ini pun menunjukkan sikap Islam itu sendiri menegakkan keadilan dan membela orang yang dizalimi. Termasuk pada bab pekerjaan Nabi SAW ketika kecil. Ketika mula menginjak usia remaja, Nabi SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ada riwayat hanya menyebut baginda pernah mengembala kambing. Memang kerja Nabi-Nabi ni kerjanya mengembala kambing. Itulah kerja Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kuntu ar'a ghanama ala qaririti Makkah. Aku melihara kambing di kawasan pengembalaan Makkah, di padang pasir Makkah. Dan pernah bersabda, ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Semua Nabi-Nabi adalah pengembala kambing. Tak ada seorang pun yang tak mengembala kambing. Para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, adakah kamu juga wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ya, wa ana, aku juga mengembala kambing. Pada usia 25 tahun, Rasulullah SAW berdagang ke Syam untuk menjalankan perniagaan saudagar kaya Sayyidatina Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, orang kaya, rupawan lagi, bangsawan. Ibnu Ishaq menceritakan Khadijah ialah seorang saudagar yang kaya raya dan terkenal. Dia biasanya mengupah pekerja lelaki untuk menjalankan perniagaannya. Dibawa barang dagangan daripada Mekah untuk dijual di Syam. Syam adalah yang kita telah baca dalam cerita Buhairah sebelum ni. Syam adalah pusat perdagangan ataupun ibu kota Rom ketika itu. Sementara itu, Quraisy ialah suku kaum yang terkenal dengan aktiviti perdagangan. Ketika berita tentang kejujuran Rasulullah SAW, keteguhannya menjalankan amanah serta kemuliaan akhlak baginda sampai ke telinga Khadijah.
dia segera mengutus seseorang untuk menawarkan pekerjaan kepada baginda Nabi SAW. Khadijah memberikan peluang kepada baginda untuk menguruskan perniagaan ke Syam. Khadijah menjanjikan bayaran lebih banyak dibandingkan dengan bayaran yang selama ini diterima oleh pedagang lain. Khadijah nak bagi gaji lebih ke Nabi. Nabi ni orang yang amanah, jujur. Nabi pergi niaga ni untung banyak. Baginda juga dibantu oleh seorang pembantu bernama Maisarah. Tawaran tersebut diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun berangkat ke Syam untuk menjalankan perniagaan Khadijah dan ditemani oleh bantu Khadijah bernama Maisarah sehingga ke Syam. Katanya Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Lalu bila Khadijah tengok ni akhlak Nabi, dia pun rasa jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilamar oleh Maisarah. Maisarah hamba orang suruhan Khadijah ni pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan hasrat Khadijah untuk menjadikan Rasulullah sebagai suaminya. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, Khadijah mendapati perniagaannya dijalankan oleh baginda dengan penuh amanah dan keberkatan. Perkara itu belum pernah diperoleh sebelum ini. Pembantunya Maisarah memberitahu, sepanjang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda memiliki kepribadian yang menyenangkan. Baginda mempunyai akhlak yang mulia, berfikiran tajam, jujur dalam berkata-kata dan berniaga dengan amanah. Khadijah berasa bahawa dia telah menemui kembali barang yang hilang. Maknanya Khadijah ni seorang janda. Barang yang hilang maknanya nak ada suami balik lah. Selama ini yang dia rindukan. Padahal dia seorang wanita yang dikagumi, sehingga para pembesar dan pemimpin Mekah yang lain berhasrat untuk menikahinya. Tapi Khadijah tolak semua. Dia menceritakan gelojak hatinya itu kepada teman karibnya namanya Nafisah, bukannya kepada Maisarah, pada Nafisah binti Muniyah. Khadijah meminta bantuan daripada Nafisah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan hasrat itu. Tiba-tiba keinginan Khadijah itu disambut baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda segera menyampaikan hasrat itu kepada bapa saudara baginda. Lalu mereka pun pergi menemui bapa saudara Khadijah. Mereka meminang Khadijah untuk Rasulullah. Setelah semua persiapan dibuat, pernikahan dilaksanakan, akad nikah dihadiri oleh kaum Bani Hashim dan pemimpin Bani Mudhar. Walaupun di sana ada khilaf di kalangan ulama sirah dan ulama hadis berkenaan dengan umur Khadijah ketika berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umumnya mengetahui seperti yang kita telah belajar pada sebelum-sebelum ni, yang kita dapati, yang kita baca daripada kitab-kitab sirah, disebutkan bahawa umur Khadijah semasa berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah 40 tahun, dan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berumur 25 tahun. Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Itu yang kita belajar sebelum ni. Tapi di sana ada percanggahan riwayat. Ibnu Katsir tidak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyatakan bahawa tidak setuju bahawa
umur Khadijah 40 tahun. Sebabnya dia kata alasannya kalau 40 tahun ni terlalu tua. Umur orang perempuan 40 tahun terlalu tua. Dan Ibnu Katsir menyatakan bahawa umur Khadijah semasa berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ketika berumur 35 tahun. Dan ada pendapat yang mengatakan sama umur dengan Nabi, 25 tahun juga. Seorang ulama India yang bernama Maulana Habibur Rahman dalam bukunya ada membuat kajian berkenaan dengan umur Aisyah dan Khadijah radhiyallahu anha semasa berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepotong ayat Quran, lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu bilangan tahun dan kira-kira. Surah Yunus ayat 5. Dalam ayat ini menyatakan petikan perbahasan berkenaan dengan umur Khadijah. Ia berpandukan kepada ayat surah Yunus ayat 5. Hari ini kita akan huraikan berkenaan dengan umur Khadijah dahulu. Selepas ini kita akan bicarakan berkenaan dengan umur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha semasa berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di sana pun ada juga khilaf di kalangan ulama, perbezaan di antara ulama hadis dan ulama sirah. Dikatakan bahawa Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, kata Maulana Habibur Rahman, umur Khadijah 40 tahun ketika beliau berkahwin dengan Rasulullah adalah satu riwayat yang tidak berasas katanya, tapi telah disebarkan sebegitu rupa dan digarap. Maknanya ditekan betul-betul seolah benda itu adalah sebahagian daripada agama. Macam kita lah orang duk kata tak apalah orang lelaki muda pun perempuan tua tengok Nabi tu kahwin dengan Aisyah, kahwin dengan Khadijah 40 tahun, Nabi 25 tahun. Tidak berasas. Dan Maulana ni membawa hadis ataupun pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ulama hadis dan ahli sejarah bersetuju bahawa Sayyidatina Khadijah menjalani hidup sebagai suami isteri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun. Ulama hadis dan ulama sirah setuju bahawa Nabi dan Khadijah menjadi suami isteri selama 25 tahun sehingga Khadijah wafat pada tahun ke-10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Dan Ibnu Katsir menyatakan pendapat yang benar ialah usianya mencecah 50 tahun. Masa umur 50 tahun masa Khadijah meninggal dunia. Jadi kalau Khadijah duduk dengan Nabi 25 tahun, jadi masa dia kahwin dengan Nabi mesti umur Khadijah 25 tahun sebab dia meninggal pada umur 50 tahun. Meskipun dengan fakta yang sebegini jelas, dia kata apa jelas dah fakta kira-kira yang dibuat oleh ulama hadis dan ulama sejarah, tapi ada juga yang masih menolak dan mengatakan kabar-kabar angin je, berita-berita macam ni. Apalah nak pegang umur 25 ke 35 ke 40 ke tidak merosakkan akidah. Cuma di sana ada perbezaan di kalangan ulama berkenaan dengan umur Sayyidatina Khadijah
berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas ni siri yang seterusnya kita akan sambung berapa orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam hasil perkahwinan dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.